Nur Aina Nabihah menjadi mangsa dera bapa kandung dan ibu tirinya sehingga meninggal dunia di Taman Vista Kaya Lukut, Port Dickson. Mengikut pertuduhan, dia didakwa dengan sengaja melakukan penderaan kepada kanak-kanak setahun 8 bulan itu sehingga menyebabkan kecederaan fizikal. Kanak-kanak itu dirantai pada leher dan dikunci pada tonggas dan ditinggalkan di dapur rumah. Hei dek, kalau dah menumpang tu, cara menumpang, kau buat tanganku getah. Sakit. Ai panas dek. Sakit. Banyak kali dah aku pesankan, jangan tarik langsi aku. Nak menjerit? Menjerit kau. Sakit ke? Sakit. Oloh, sakit. Kau ada duit ke 10 program? Duit? Duit? Banyak. Banyak sangat. Aku kaya. Aku kaya. Aku kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bersama saya Muhammad Haikal bin Mahid pengacara anda pada hari ini. Seperti yang anda dapat lihat sebentar tadi, ia merupakan sebuah video yang memaparkan sebuah kejadian yang berlaku di ibu kota baru-baru ini. Video ini dipercayai tertular di media sosial dan mendapat pelbagai reaksi daripada masyarakat, khususnya pengguna media sosial itu sendiri. Video yang berdurasi beberapa minit ini telah memaparkan dua orang kanak-kanak lelaki yang telah menjadi mangsa dera oleh salah seorang pengasuh di sebuah pusat penjagaan di ibu kota baru-baru ini. Kes penderaan tidak asing di negara kita. Kes penderaan kanak-kanak dapat didefinisikan sebagai sebuah pencabulan atau pelanggaran hak terhadap kanak-kanak untuk membesar secara sihat dan bermaruah di samping ia meninggalkan risiko dalam kelangsungan hidup mereka. Kes penderaan kanak-kanak ini dapat dibahagikan kepada empat iaitu penderaan emosi, fizikal, penderaan seks dan pengabaian. Kes penderaan kanak-kanak ini tidak boleh dipandang enteng oleh semua pihak. Hal ini katakan demikian kerana ia akan meninggalkan kesan yang negatif terhadap pertumbuhan kanak-kanak terbabit. Oleh itu, pada hari ini kita akan membincang dan mengupas dengan lebih mendalam mengenai kes penderaan kanak-kanak ini. Penderaan kanak-kanak merangkumi penderaan dari aspek fizikal, emosi, seksual dan pengabaian. Menurut kajian yang telah dijalankan di Malaysia, telah mendapati bahawa faktor tertinggi penderaan kanak-kanak adalah berpunca daripada beberapa kategori. Yang pertama ialah daripada kategori mangsa, pendera dan juga faktor lain. Kategori pendera iaitu ibu bapa mengalami masalah dari segi berkomunikasi. Kelemahan berkomunikasi antara ibu bapa dengan anak-anak adalah antara sebab perbalahan terjadi. Seterusnya menyebabkan anak-anak menjadi mangsa di depan mata untuk melepaskan amarah. Tidak ketinggalan juga masalah kewangan yang terjadi dalam keluarga. Pengabaian dari segi hak asasi adalah kesan apabila masalah kewangan tidak dapat diselesaikan dengan baik. Ini juga dikaitkan dengan masalah ekonomi semasa yang tidak menentu menyebabkan hak anak-anak terabai. Faktor seterusnya dari kategori mangsa iaitu kanak-kanak tersebut merupakan anak tidak sah taraf. Seperti yang kita sedia maklum, banyak kes yang berlaku ini disebabkan kanak-kanak ini dilahirkan tanpa kerelaan ibu atau bapanya, menyebabkan ibu bapa cenderung untuk melakukan penderaan terhadap kanak-kanak tersebut. Malah, sejak anak-anak tidak sah taraf ini berada di dalam kandungan, tekanan sehingga mewujudkan kekecewaan, situasi sukar serta krisis yang dialami oleh ibu, apatah lagi setelah dilahirkan. Faktor kanak-kanak yang nakal ditambah pula dengan ibu bapa yang panas-paran merupakan isu yang berkait dengan isu sikap yang perlu diuruskan dengan baik. Kanak-kanak nakal boleh berpunca daripada kurangnya didikan dan bimbingan daripada ibu bapa selain terpengaruh dengan rakan di luar. Menurut Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, kebanyakan kes penderaan melibatkan kanak-kanak dan bayi berlaku disebabkan pelbagai faktor seperti krisis rumah tangga, pengabaian tanggungjawab, tekanan dan masalah mental. Apakah kesan yang akan berlaku kepada mereka, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Pertama, dari aspek keadaan fizikal mereka. Kesan penderaan fizikal mudah dilihat berbanding penderaan lain kerana menunjukkan kesan seperti menahan sakit, lebam dan cedera. Dalam keadaan ini, mereka mungkin akan berasa takut dan tidak akan memberitahu sesiapa tentang masalah ini kerana mereka mungkin merasakan bahawa tiada sesiapa yang boleh membantu atau mereka sendiri tidak mempercayai orang di sekeliling mereka.
Yang kedua, penderaan akan mengganggu proses perkembangan kanak-kanak. Otak manusia akan melalui tahap perkembangan luar biasa ketika masih bayi dan kanak-kanak. Kejadian yang berlaku secara berulang kali seperti penderaan berterusan akan menyebabkan otak insan-insan yang mulia ini tidak aktif. Mereka juga akan mengalami gangguan terhadap masalah kesihatan jangka panjang seperti sukar mendengar atau menumpukan perhatian dan berlaku ketidakseimbangan emosi, kognitif dan sosial. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hentikan penderaan, wujudkan keharmonian. Dalam usaha menangani kes penderaan kanak-kanak, semua pihak terutamanya badan berautoriti harus bekerjasama dan berganding bahu bagi mengelakkan angka-angka ini daripada terus meningkat. Dari aspek undang-undang, tidak dinafikan penguatkuasaan undang-undang terhadap pendera dalam memelihara dan mempertahankan hak kanak-kanak yang semakin tegas pada masa kini sehingga mewujudkan mahkamah jenayah khas untuk kanak-kanak adalah satu usaha yang wajar dipuji. Walau bagaimanapun, masih terdapat banyak ruang penambahbaikan yang perlu dilakukan terutamanya berkaitan garis panduan khas pengendalian kes atau prosedur operasi dalam proses pendakwaan dan perbicaraan kes. Walaupun mahkamah ini baru diwujudkan, namun pemerkasaan yang dilaksanakan dengan lebih awal serba sedikit akan membantu mengurangkan kes penderaan kanak-kanak. Hukuman yang dijatuhkan kepada pesalah sewajarnya menjadi tauladan kepada para ibu bapa dan masyarakat agar terus menghindari penganiayaan kanak-kanak. Dalam hal ini, kita sudah mempunyai undang-undang yang melindungi kanak-kanak. Menurut Seksyen 31-1 Akta Kanak-Kanak 2001, penderaan terhadap kanak-kanak kurang upaya ataupun normal adalah termasuk kesalahan penganiayaan, pengabaian, pembuangan ataupun penderaan kanak-kanak. Jika disabitkan kesalahan, seorang itu boleh dihukum denda tidak melebihi RM20,000 atau penjara tidak melebihi 10 tahun atau keduanya sekali. Dari sudut media massa, medium ini perlu dimanfaatkan oleh pihak bertanggungjawab dalam meneruskan kempen kesedaran terhadap masalah penderaan kanak-kanak tanpa mengira musim atau medium tertentu sahaja. Intipati rancangan, drama, berita serta iklan-iklan di kaca televisyen, corong radio, akhbar-akhbar perlu menekankan mesej kesedaran mengenai isu ini dengan baik sehingga penerapan terhadap sikap anggota masyarakat dapat dibentuk. Selain itu, dalam usaha memeteras kes penderaan kanak-kanak daripada terus berlaku, peranan masyarakat haruslah diutamakan. Masyarakat haruslah sentiasa peka dengan keadaan sekelilingnya. Jika mendapati terdapat salah seorang jiran yang melakukan penderaan terhadap kanak-kanak, mereka haruslah segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak polis secepatnya mungkin. Bukan itu sahaja, pengawalan keselamatan di sekeliling kediaman penduduk haruslah diperketatkan. Sebagai contoh, penduduk setempat boleh melakukan rondaan secara bergilir-gilir untuk memastikan tiada sebarang kejadian yang tidak diingini dan mencurigakan daripada berlaku. Amatlah penting bagi memastikan tidak ada seorang pun yang berani melakukan penderaan kanak-kanak. Sebagai kesimpulan, pelbagai pihak haruslah bekerjasama dan berusaha dalam mengurangkan kes-kes penderaan kanak-kanak yang berlaku di negara kita. Penderaan kanak-kanak merupakan perkara ataupun kelakuan yang kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Sesiapa yang terlibat pasti akan dihukum sekeras-kerasnya. Jadi, jauhkan diri anda daripada melakukan perkara tersebut. Sayangilah kanak-kanak kerana mereka adalah aset penting untuk keluarga anda dan juga negara kita. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, perbuatan penderaan kanak-kanak merupakan suatu perbuatan yang keji. Perbuatan ini seolah-olah ingin merosakkan aset negara dan juga keturunan kita sendiri. Ingatlah bahawa anak-anak merupakan anugerah daripada Allah yang Maha Esa. Jadi, kita perlu menjaga mereka dengan baik. Jika tidak menjadi masalah sekiranya mereka menjadi lebih teruk daripada kita. Sekian, terima kasih.